أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali marilah bersama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana dengan izinnya diberikan kekuatan untuk saya menyiapkan video ini, dan semoga ianya bermanfaat untuk semua. Saya teringat dengan satu hadis Rasulullah SAW. Dia kata apa? Rasulullah cakap, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi di fasa PKP ini, saya rasa terpanggil untuk berkongsi dengan tuan-tuan 10 tips hafal Al-Quran. Nama saya Surya Effendi bin Amiruddin. Saya bukan merupakan seorang ustaz, saya merupakan seorang usahawan yang hafal Al-Quran. Saya hafal Al-Quran masa saya lepas tingkatan 3. Saya ambil masa lebih kurang 1 tahun 9 bulan, Alhamdulillah. Dan sekarang dah 20 tahun hafal Al-Quran. Semoga perkongsian 10 tips hafal Al-Quran ini akan dapat membantu tuan-tuan dalam memahami dan menghafal Al-Quran, insya-Allah. Okey. Tips yang pertama adalah kita kena betulkan niat dan tetapkan matlamat. Ini sangat-sangat penting. Sebab apa? Dalam satu hadis Rasulullah ada beritahu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dalam hadis Arba'in, Rasulullah dalam hadis Arba'in, hadis yang pertama Rasulullah mention about niat. Okey. Kenapa niat ni penting? Sebab dialah yang menentukan setiap amalan ni kita akan dikira berdasarkan apakah niat kita. Okey, contoh macam sekarang kita nak hafal Al-Quran, apakah niat kita? Kalau niat saya hafalkan sebab apa? Sebab orang yang hafal Al-Quran ni, kelebihan dia dia boleh bawa masuk 7 orang masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Kita boleh bagi syafaat kepada 7 orang. Okey. Jadi sebab tu niat saya nak hafal Quran, saya nak selamatkan 7 orang ahli keluarga saya untuk masuk ke dalam syurga Allah, insya-Allah. Itu yang pertama. Niat saya yang kedua adalah saya nak bagi crown dekat ibu dan ayah saya. Okey. Dan niat saya yang paling besar adalah untuk saya masuk ke dalam syurga dan juga mencari redha Allah. Itu yang paling besarlah. Dan Allah sayang kita, Allah akan bagi lebih daripada itu. Okey, itu maksudnya menetapkan niat. Kalau siapa rasa ada niat kepentingan dunia, dia nak famous, dia nak jadi seorang yang terkenal ke apa benda ke, apa-apa kepentingan dunia, better buang jauh-jauh. Sebab sekiranya niat tak betul, kebarangkalian untuk hafal Al-Quran kesempurnanya tu memang sukarlah. Dan biasa ramai yang sangkut tengah-tengah jalan tu sebab niat dia tak berapa nak betul. Biasanya macam itulah. Sebab apa? Niat ni lah yang menentukan dekat mana nanti kita akan berhenti kan. Sebab menghafal Al-Quran ni, jujur cakap sebenarnya bukan mudah. Ada orang cakap hafal mudah sekejap 2 bulan boleh hafal. Itu sebab dia pandai. Memang Allah bagi dia rezeki. Tapi untuk orang-orang average, rata-rata orang, dia makan masa. Dia memerlukan kepada mujahadah yang tinggi, kesungguhan yang tinggi. Okay, sebab tu kita peringkat awal kita betulkan niat kita dulu. Okay. So selesai buat niat. Yang kedua adalah matlamat. Apa yang saya masukkan dengan matlamat adalah kita ada matlamat long term dan matlamat short term. Matlamat long term contohnya berapa lama kita nak menghafal Al-Quran ni. Contoh macam saya dulu, sebab saya buat full time. Kalau tuan-tuan tak buat full time, buat part time, tuan mungkin boleh kurangkan jumlah dia lah. Contoh macam saya target full time, kita kena hafal Quran 2 tahun. Okay. Dalam tempoh 2 tahun mesti hafal Quran. So kita buat calculation, satu juz ada 20 muka surat. So dalam 20 muka surat ada satu hari saya kena baca sekurang-kurangnya 2 muka surat. Lepas tolak cuti, gedebak gedebuk semua, untuk 2 tahun kena baca satu hari 2 muka surat. Okay. So saya full time. Kalau tuan-tuan part time, mungkin tuan boleh mulakan dengan setengah muka surat kan? Mungkin makan masa 8 tahun kan? Kalau tuan-tuan istiqamah, insya-Allah benda tu boleh buat. Okay. So tetapkan matlamat. Matlamat yang pertama long term adalah berapa lama nak hafal Quran. Yang saya target 2 tahun. Tuan-tuan nak tetapkan 8 tahun pun tak apa. Okay. Dan matlamat short term. Matlamat short term maksudnya berapa target sehari yang kita nak buat. Contohnya 2 muka surat, ataupun tuan-tuan nak buat setengah muka surat pun tak apa, for a start. Okay. Itulah yang saya maksudkan dengan betulkan niat dan juga tetapkan matlamat. Tips nombor 2, cara pemilihan Al-Quran. Okay. So sebaiknya kalau kita nak hafal Al-Quran, better kita pakai Quran yang saiz sederhana. Okay.
Quran yang kecil ni bagus tak bagus? Bagus sebenarnya. Tapi untuk menghafal lebih baik kita pakai Quran yang saiz sederhana dan bukan saiz kecil. Sebab apa? Kalau kita hafal pakai Quran kecil ni, risiko kita untuk baca silap dan terlepas adalah sangat tinggi. Sebab kita tak apa-apa nampak. Okey. Dan kenapa bukan Quran yang besar? Sebab bila Quran besar, dari segi psikologinya, kita tengok, banyaknya nak kena hafal, kan? Kita rasa berat, kita rasa susah. So dari segi psikologi kita kalah kat situ. Namun begitu, kalau anda seorang yang rabun, tolonglah ataupun yang dah berusia, pakailah Quran yang besar, memudahkan anda untuk membaca Al-Quran. Tapi untuk orang yang masih mata dia boleh pakai spek lagi, pakai Quran yang saiz sederhana pun okey. Alright. So Quran kecil ni pakai waktu bila? Biasanya bila kita dah hafal baru kita akan pakai Quran yang kecil. Sebab apa? Sebab masa ni kita nak mengulang hafalan, so kita just jeling-jeling je. Itulah gunanya Quran ni. Okey, dan kita nak bawa ke mana-mana mudah. Okey. Dan dalam pemilihan Al-Quran juga, bila kita dah decide satu Quran yang kita nak baca, okey, dan kita pakai Quran yang sama dari awal sampai akhir. Jangan tukar-tukar Al-Quran. Itu tips dia. Okey, dan tips yang seterusnya adalah dalam pemilihan Al-Quran juga. Kalau dulu masa saya hafal Quran, kita punya Quran jenis Quran Mekah macam ni. Quran Mekah, Quran Madinah macam ni. Okey. Sekarang kita ada Quran yang versi yang ada tajwid macam ni. Ni Quran yang saya pakai sekarang lah, Quran Al-Haramain. Ni Karang Craft, saya beli dekat Karang Craft. Quran ni Masya Allah sangat bagus. Sebab apa? Kat sini dah ada siap tajwid. Kat sini dah ada sekali dengan dia punya terjemahan. Dan ada juga tafsir kat sini sekali. Okay, which is sangat bagus lah. Kenapa pemilihan Al-Quran tu penting? Sebab apa? Ramai orang kata kalau nak baca Quran ni kena tahu tajwid. Okay. Masalah kita nak tajwid, nak sekalikan tu makan masa. Macam saya ni, dulu tajwid ni memang teruk lah. Okay. Jadi bila saya pakai Quran yang biasa, yang tak nampak tajwid ni, so kita banyak buat silap. So dah lah, kita menghafal susah. Lepas tu banyak pula buat silap. So bila silap, kita kena betulkan balik. So dia makan masa double, triple kali ganda. So nasihat saya adalah gunakan Al-Quran yang dah siap macam ni. Ada warna color coding. So kalau mana dengung, mana tak dengung, dah siap dah. Sangat-sangat menjimatkan masa lah. So tips hari ni adalah untuk kalau nak hafal Quran, okay, tak tahu tajwid sangat, gunakan Al-Quran yang dah bertajwid. Okay. Dengan cara tu kita dapat kurangkan kesilapan dalam membaca Al-Quran dan juga menghafal. Okay. Itu tips nombor 2. Tips nombor 3. Bilakah waktu yang terbaik untuk menghafal Al-Quran? Okay, dia ada 2 waktu yang boleh saya kata lah, based on pengalaman saya. 2 waktu yang paling sesuai nak hafal Quran. Yang pertama adalah waktu sebelum subuh, setengah jam atau 1 jam sebelum subuh tu, that's the best time lah. Masa tu kita punya fresh dia, ya Allah, saya tahu nak kata macam mana. Tapi memang siapa yang hafal masa tu memang luar biasa lah dia punya masuk tu. Okay, macam span tu, macam rendam air lah, macam tu lah. Okay, sebab tu waktu yang terbaik, sebelum subuh sehingga jam 7.30. So graf tu makin lama makin turun lah sampai 7.30 sahaja. Okay. Dan waktu yang kedua adalah selepas maghrib. Lepas maghrib sampai jam 10.30, batu graf akan makin berkurang. Kenapa 2 waktu ni je dan bukan waktu yang lain? Sebab waktu yang lain pada saya lebih sesuai untuk mengulang. Okay. Ni adalah waktu untuk menghafal. Tentu insyaAllah saya akan kongsikan berkaitan dengan 5 tips mengulang Al-Quran. Okay. Dalam tu saya ceritalah kenapa waktu sekian-sekian. Okay. Ni based on pengalaman saya. Okay. Tips nombor 4. Tips nombor 4 adalah kena mengambil wuduk. Kenapa penting ambil wuduk? Satu, memang kita nak pegang Al-Quran, kita kena dalam keadaan bersih, suci. Okay. Yang kedua, benda tu sunnah. Dan yang ketiga, supaya dia adalah bila kita ambil wuduk ni, kita akan rasa lebih tenang dan minda kita akan lebih bersedia untuk menghafal Al-Quran. Okay. Sebab tu penting sangat-sangat ambil wuduk. Okay. Tips yang kelima adalah bila kita nak mula menghafal, okay, bila kita nak mula menghafal, kita mula-mula kita baca sekaligus dulu. Okay, sebelum start hafal ni, baca sekaligus, baca tengok, baca sampai habis. Kemudian tengok terjemahan dia. Okay, tengok terjemahan dia berawal sampai habis, supaya kita tahu ayat ni cerita pasal apa. Okay, ayat ni cerita pasal apa. Dan nanti bila kita membaca, nanti kita akan faham, kita akan faham apa sebenarnya yang Allah cakap dekat kita kan. So pendek kata, lepas kita hafal seluruh Al-Quran ni, automatically kita dah tahu dah apa benda yang sebenarnya Allah nak cuba sampaikan pada kita kan. Kita kata Al-Quran ni panduan kita, tapi kita buka Al-Quran, baca je kan.
baca. Itu kalau yang baca, kalau yang tak baca lagi lah. Yang baca ni tapi tak faham makna kan? So kita kena usaha lah untuk tengok pada terjemahan. Sekalipun mungkin ada rasa cara ni lambat, tapi pada saya, based on pengalaman saya, bila saya menghafal dan sambil tengok makna, bila orang baca ayat Quran, saya dah ingat dah ayat ni cerita pasal apa. So memang saya rasa sangat-sangat bagus lah. Ingatan tu lebih lama. Okay. So cara dia adalah pertama, baca satu muka sekali lalu, bahasa Arab dia, kemudian terjemahan dia supaya kita faham. Dan tips yang keenam, okay, asas kepada kaedah hafalan adalah pengulangan. Okay, kena banyak ulang. Okay, jadi soalan dia, macam mana kita nak hafal semua ni? Satu muka surat boleh ke? Untuk orang yang normal, susah sikit nak hafal satu muka surat. So apa yang boleh kita buat adalah, kita akan pecahkan dia kepada beberapa bahagian. Okay, satu muka surat ni dia ada 15 baris. Tuan-tuan boleh bahagi pada 3, 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat. Ataupun mungkin boleh bahagi 8 ayat, 7 ayat. So bahagi 2 pun boleh, tak ada masalah. So buat pembahagian. Contoh 1, 2, 3, 4, 5. Sini kan, potong 1, 2, 3, 4, 5, potong. So kita akan ada 3 bahagian. Okay. Lepas tu apa kita buat adalah, lepas kita dah bahagikan, and then kita nak menghafal ni sampai sini pun panjang juga. So apa perlu kita buat adalah, kita kena potong-potong ayat ni. Tapi potong-potong pun jangan sampai salah makna. Sebab tu penting sangat-sangat ni tips ni penting. Okay, kalau juz 30 mungkin tak ada masalah, semua tahu semua ayat pendek-pendek, nak potong kat mana, benda habis ayat tu terus lah kan. Tapi untuk ayat macam ni contohnya, dalam Al-Quran ada satu ayat yang paling panjang, iaitu ayat surah Al-Baqarah ayat 282. Okay, so kalau ayat macam ni, macam mana nak potong-potong kan? So tips yang paling mudah adalah macam ni contoh kan. Kita akan potong dekat tempat-tempat yang ada tanda atas macam ni. Jim, ni potong kat sini. Jim, tanda, potong. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini, jim, potong. So itu cara berhenti dia lah. Okay. So bila kita dah potong ni, and then baru kita menghafal setiap potongan tu. Contoh macam ayat ni kan. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Okay, tuan-tuan ulang ayat ni. Ulang banyak kali. Ada yang satu kaedah tu dia buat sampai 60 kali. Terpulang. Tapi pada saya, yang penting sampai lancar. Okay, sampai lancar dan kita boleh ingat. Okay, ulang lagi. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ulang lagi. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Okey. Kemudian bila dah lancar ayat ni, okey, tuan-tuan mungkin boleh set masa lah kot. Maksudnya berapa minit satu ayat ni nak buat ni. Mungkin nak buat set dalam masa 3 minit. So 3 minit ulang je pun boleh juga. Itu cara yang saya buat lah. Kemudian kita sambung ayat seterusnya. Contoh ayat ni, ayat 282 surah Al-Baqarah. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Ulang balik. Baca laju-laju, baca lancar-lancar. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Bila dah lancar, kita ulang balik semula dari atas sampai ke sini. Contohnya macam ni. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Disambung. Tu ulang balik semula. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl. So ulang. Tu sambung lagi ayat seterusnya. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. Okey, tu ulang ni lagi, lancarkan lagi. Lancarkan, lepas tu bila dah lancar ayat potongan seterusnya, ulang balik pada awal sampai ke sini. Dan akhirnya dia sampai ke sinilah ikut potongan. Ulang lancar, lepas tu masuk potongan yang seterusnya pula. Santulah cara dia. Mula kita bahagikan kepada 2 bahagian ataupun 3 bahagian. Kemudian kita potong-potong dan kita baca sambung-sambungkan ayat-ayat setiap potongan. Okay, so macam mana cara untuk mengurangkan kesilapan? Okay,
Kalau dulu masa saya hafal Quran, sebab saya dulu bacaan saya teruk, okey, banyak salah, tajwid langgar, okey. So masa tu memang tak ada pilihan lah, memang kena buat dengan cara yang sukar lah. So sekarang ada cara lebih mudah, iaitu dengan cara pakai Quran yang ada tajwid yang pertama. Yang kedua, saya agak tuan-tuan boleh juga download apps. Sekarang ada apps Al-Quran Android, Al-Quran, yang mana dekat situ tuan-tuan boleh tengok apps kat situ. Tuan-tuan boleh klik saja dekat ayat mana tuan-tuan nak baca. Siap ada imam boleh baca lagi. Siang tu lagi bagus. Okey, sebab dulu masa kat Mahat tak ada, handphone dulu tak ada. Okey, handphone dulu tak ada. So sekarang dah ada handphone, teknologi yang ada, gunakan sebaik mungkin untuk download apps tu, dengar macam mana bacaan imam tu, supaya kita tahu panjang kat mana, pendek kat mana. Okey, so itu yang terbaik lah. So bila kita dah dengar bacaan imam tu betul, dan baru kita mengulang. Itu basically apps tu mengganti cara kita nak semak dengan kawan. Okey, kita nak semak kawan, kawan tak sempat nak check kan. Jadi cara kita nak mulakan menghafal, kita dengar dulu, dan baru kita mengulang dengan cara macam tu. Dengan cara tu dia akan lebih efisien lah. Sepatutnya teknologi ni dia membantu kita untuk lebih mudah menghafal Al-Quran. Okey, so tips yang ketujuh, bila kita nak hafal Al-Quran, kita kena baca dengan kuat dan cepat. Okey, kuat ni maksudnya sebab kita nak bila kita baca, telinga kita dengar. Bila kita baca, telinga kita dengar, kita lebih mudah untuk menghafal Al-Quran. Ya, tak nafi memang ada orang yang yang dia baca perlahan tapi dia hafal, boleh juga. Tapi saya cakap dalam kategori orang average. Rata-rata orang kita kena baca dengan kuat supaya telinga boleh dengar. Sebab tu tuan-tuan kalau perasan, beza sekolah kebangsaan ataupun sekolah harian dan juga tahfiz ni, bila waktu kelas dekat tahfiz ni bising, dan dalam sekolah harian biasa, bila waktu guru ada dalam kelas, kelas dia diam je. Sebab apa? Sebab tahfiz masa tu lah kita nak mengulang bacaan. Okey, sebab tu kita nak baca dengan kuat supaya telinga kita boleh dengar apa yang kita sebutkan, supaya lebih cepat kita tangkap apa benda yang kita baca. Dan seterusnya, bila kita baca dengan kuat tu, untuk menghafal, untuk menghafal, sebaiknya kita baca dengan laju. Sebab apa? Kita nak kejar masa, nak kejar bilangan, kuantiti, berapa kali kita ulang. Okey, maksudnya kita tak baca dengan tartil lah, tapi laju-laju pun tajwid jangan tinggal lah. Okey, sebab tu penting sangat-sangat. Pakailah Al-Quran yang dah bertajwid. Contoh bacaan laju macam saya baca tadi lah. Okey, contoh macam tadi saya baca, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktum bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil alladhi 'alayhi al-haqq wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a, sampai habis ayat. Okey, so itu adalah tips dia, baca dengan kuat dan cepat. Okey, tips nombor 8. Bila kita menghafal Al-Quran, biasanya ustaz-ustaz akan bagi advice, bila kita hafal Al-Quran, kita akan gerakkan badan macam ni, ke depan boleh, ke kanan pun boleh. Kenapa? Sebab bila kita menggerakkan badan, dia automatically dia akan mengelakkan kita daripada tertidur sebenarnya. Okey, dan kita akan rasa lebih khusyuk dan lebih selesa lagi. So ikutlah tuan-tuan, nak ke depan ke, nak ke kanan ke. Dan juga kenapa pentingnya ada movement untuk orang-orang yang jenis kinestetik. So dengan cara macam ni, dengan cara bergerak, dia akan lebih mudah untuk menghafal. Okey, tips yang ke-9. Okey, bila kita dah hafal, okey, masa kita nak menghafal, kita guna apps kan. Sekarang guna apps kan. Kalau tak guna apps pun, kita kena semaklah dengan orang. Okey, so bila kita dah hafal, kita kena semak hafalan dengan siapa? Semak hafalan dengan orang yang pernah hafal. Kalau kita semak orang yang tak pernah hafal ayat tu, kemungkinan untuk dia tersalah baca ataupun terlepas pandang tu tinggi. Okey, so sebaiknya cek dengan kau yang pernah hafal. Ataupun yang kedua, yang paling lebih bagus adalah cek dengan ustaz. Biasa kalau kita cek dengan ustaz tu, ingatan kita tu lebih lama lagi kan? Sebab apa? Biasa dengan ustaz kita lebih bersedia. Dan yang terakhir sekali, tips yang ke-10. Bila kita nak hafal Al-Quran, kita kena banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa, kita banyak bangun malam, dan kena banyak buat solat taubat. Okey, sebab apa? Sebab nak menghafal Al-Quran ni, dia memerlukan kepada pembersihan hati. Okey, sebab tu penting sangat-sangat kita kena
usaha untuk bangun malam, buat qiyamul lail, kena banyak menangis kan. Jangan ingat lelaki ni macho tak boleh nangis kan. Jadi kita kalau gaduh tak menangis tuan-tuan. Tapi kalau kita dengan Allah, kita kena belajar usaha untuk menangis kan. Kita dengan Allah Ta'ala menangislah kan. Lagi Allah sayang dekat kita. So siapa yang hafal Quran, nasihat saya adalah bangun malam, buat solat taubat, perbanyakkan solat taubat kan. Semoga Allah ampunkan dosa kita, dosa-dosa kita yang lalu, sama ada kita sedar ataupun tidak kan. Dosa kita dengan ibu ayah kita, dosa kita dengan siapa-siapa sajalah, dengan manusia, dengan Allah Ta'ala kan. Sebab apa? Sebab susahnya kita menghafal Al-Quran disebabkan dosa-dosa kita. So ni tips ni sangat-sangat penting. Okay? Dan saya rasa itulah saja 10 tips yang saya rasakan kalau tuan-tuan amalkan 10 tips ni, insya-Allah ia akan dapat membantu tuan-tuan untuk menghafal Al-Quran. Cuba sampai sekat itu, segala yang baik datang dari Allah Ta'ala dan segala kelemahan datangnya dari diri sendiri.